Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang meluangkan masa kepada kita dalam menghadiri majlis ini. Mudah-mudahan dijadikan amalan yang sebegini berterusan untuk kita mendapatkan satu bentuk pelaburan kita untuk di akhirat kelak. Walaupun kita nampak simple, ringkas, sekejap masa jua, tetapi Nabi kata amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang sedikit tapi berterusan. Kita berada di dalam masjid ini sambil kita niat i'tikaf, berada dalam majlis ilmu, sentiasa begitu, setiap malam begitu, alhamdulillah berterusan begitu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan bantuan doa daripada para malaikat yang turut bersama dengan kita. Mudah-mudahan insya-Allah yang inilah akan menjadi antara keuntungan pelaburan-pelaburan yang menghasilkan keuntungan kepada kita di akhirat kelak, insya-Allah. Kita banyak maksiat atau telinga kita, mungkin lidah kita, tapi kita mengharapkan dengan sentiasa kita melakukan solat 5 waktu, lebih-lebih lagi solat secara berjemaah, mudah-mudahan itu menjadi penghapus dosa kita, sama ada dosa kita kebanyakan dosa kecil, dan dimohon dihindarkan daripada kita dosa-dosa besar, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, suci, seperti mana bayi yang baru dilahirkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, malam ini kita sambung lagi sambungan daripada syair pada minggu lepas. Fa kullu man kullifa syar'an wajaba, fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba billahi wal jahida wal mumtani'a wa mithla dha li ruslihi fastami'. Sambungan yang lepas tentang perbahasan contohnya Imam Abu Hasan Syar'i dan Imam Abu Mansur Maturidi berkenaan dengan akil dan baligh itu. Kata Imam Abu Hasan Syar'i, kanak-kanak yang belum baligh lagi itu tidak berdosa, tapi bagi Imam Abu Mansur Maturidi, dia kata, dan kata Imam Abu Mansur Maturidi, dan kanak-kanak sebelum sampai baligh itu wajib ma'rifah, wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Abu Mansur Maturidi, dan kanak-kanak sebelum sampai baligh itu wajib ma'rifah, maksudnya mengenal akan Allah Ta'ala. Wajib juga, kata Imam Abu Mansur Maturidi. Jikalau ada mempunyai akal, kalau kanak-kanak itu mempunyai akal, dan jikalau mati sebelum ma'rifah, kalau kanak-kanak itu mati sebelum mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ini pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan demikian lagi, maksudnya disiksa di dalam neraka juga orang yang mati dalam zaman fitrah ataupun zaman fatrah.
Jadi maka kaul ini marjuh. Marjuh ini perkataan Abu Mansur Maturidi. Pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini marjuh, yakni dhaif, lemah, tidak kuat. Sebab jumhur ulama semua setuju dengan pendapat Imam Abu Hasan Al-Syari, yaitu kanak-kanak tak termasuklah. Kalau kanak-kanak termasuk jenuh kita, kanak-kanak kita ni. Maka kaul ini marjuh, yakni dhaif, lemah, tak diterima. Mungkin ada orang nak pakai, tak tahu. Dan kaul yang mu'tamad itu tiada wajib tiap-tiap orang yang mukallaf makrifah akan Allah Subhanahu wa taala, melainkan telah datang syarak. Ini kaul mu'tamad pada kita. Dan kaul yang mu'tamad zaman fatrah ataupun zaman fitrah itu kita dah tahu lah. Zaman senggang di antara dua rasul, iaitulah di antara Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW. Lebih kurang hampir 600 tahun itu zaman fitrah. Rasul tak ada. Yang ada pun ulama-ulama yang berpegang dengan kitab Taurat, kitab Injil, ataupun ulama-ulama yang berpegang dengan agama Hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, yang kebanyakan penduduk Mekah buat hukum umpamanya beramal dengan itulah, dibawa oleh Nabi Ismail AS, buat hukum. Tapi bila menaklukkan kota Mekah oleh Amr bin Lu'ay, itulah dia membawa pengaruh penyembahan berhala dalam ibadah, khususnya ibadah haji. Haji kan dia masuk sama ibadah penyembahan berhala itu. Jadi agama fitrah itu masih ramai lagi, tetapi jadi minoriti, sikit saja. Contohnya saudara ataupun sepupu Khadijah binti Khuwailid yang ada dengan kitab Injil dan juga kitab Taurat, Waraqah bin Naufal dan beberapa orang lagi. Mereka ini berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab itu bila Khadijah dibawa kepada Nabi dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah, maka Waraqah memberi nasihat. Sesungguhnya yang datang kepada kamu itu apa dia? Yamus, itu yang datang kepada setiap rasul dulu ni. Sesungguhnya engkau ni dilantik, dilantik jadi rasul. Sesungguhnya engkau akan diusir daripada sini, daripada kota Mekah ini. Ya maksiat, ada dalam ilmunya. Baik, ini pada golongan fitrah. Maka kaul ini marjuh, pendapat Abdullah Abu Mansur Maturidi ini marjuh, yakni dhaif. Dan kaul yang mu'tamad, yang kuat, dan kaul yang mu'tamad itu tiada wajib tiap-tiap orang mukallaf makrifah akan Allah Subhanahu wa taala. Tak wajib, melainkan telah datang syarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang syarak, telah datang Rasul, dibangkitkan Rasul, diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila diutuskan Rasulullah, barulah menjadi kewajiban kepada orang-orang di zaman itu untuk berpegang dengan ajaran ini. Masa zaman itu, zaman sebelum itu zaman fatrah, zaman tak lagi. Jadi mu'tamadnya tiada wajib tiap-tiap orang mukallaf makrifah akan Allah SWT. Ini kalau kita baca ayat sekarang ni, dia kata tiada wajib tiap-tiap orang yang mukallaf makrifah akan Allah SWT. Kalau baca sampai dekat ni, sampai lah ni pun tak wajib juga. Tapi kita bacanya tiada wajib tiap-tiap orang mukallaf makrifah akan Allah Ta'ala. Orang yang mukallaf ni apa dia? Orang yang akil baligh, Islam akil baligh, dan sempurna pancaindera. Itu orang mukallaf. Sempurna pancaindera sama ada kalau dia buta tapi dia boleh mendengar, itu tetap juga dikatakan sempurna pancaindera. Ataupun kalau dia boleh melihat tetapi dia tidak boleh mendengar, juga tetap dikatakan sempurna pancaindera. Tambah sekarang ni ada alat bantuan pendengaran kan, lagi mudah lah. Jadi orang mukallaf lah. Kecuali dia orang yang gila, orang yang bodoh dan sebagainya, itu yang tidak boleh.
tidak boleh mengurus harta dia seumpamanya dia orang yang bodoh, tak dia apa, orang-orang yang istimewa. Kalau OKU saja, tak mungkin dia cedera kaki ataupun apa, dia tak nampak sebelah mata, itu masih lagi sempurna pancakira dia. Jadi dia kata sini, dan kau yang muktamad itu tiada wajib tiap-tiap orang yang mukallaf makrifah akan Allah SWT, melainkan telah datang syarak, maksudnya dibangkitkan, telah datang syarak, dibangkitkan Rasulullah SAW. Istimewa amaliyah, apa dia istimewa? Yang lebih utamanya ialah amaliyah, yakni apa dia? Mengerjakan amal. Dalam nak mengerjakan amal ibadat punya setelah dibangkitkan Rasul, barulah ada dikenakan taklif, dipanggil taklif, kebaratan syarak ataupun tanggungjawab yang telah diletakkan oleh syarak, oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas setiap mukallaf secara fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah ataupun wajib, sunat, boleh juga secara fardu ainnya wajib, haram, sunat makruh, sunat, harus. Itu taklif syarak. Dia boleh berubah-ubah seperti mana kita telah sebut yang lepas. Yang harus ni boleh berubah-ubah. Harus makan, harus minum, harus tidur, harus berjalan, dia boleh berubah-ubah. Kalau kita berjalan untuk datang solat umpamanya, menjadi wajib lah. Jalan untuk solat. Kalau jalan untuk melakukan maksiat, haram pula. Asalnya harus saja berjalan itu. Asalnya harus saja tidur tu, tapi kalau tidur dekat dia duduk jaga malam, elok pukul 5 pagi dia nak tidur. Dia sengaja begitu. Kalau dia tak boleh tidur, lain cerita, tapi dia sengaja menjaga malam, pukul 5 pagi baru dia tidur sampai hilang subuh dia. Itu jadi haram tidur dia tu. Amalan tidur begitu. Kecuali kalau dia tak jaga, lain cerita. Tapi kita kalau tidur ada, kita niat nak bangun, insya-Allah boleh bangun. Ada lagi betul-betul untuk bangun. Ada betul-betul untuk bangun, ada amalan-amalan yang boleh kita bangun. Baik. Bisa ramai apa tak lupa tak ramai amalan. Amalan untuk kita bangun tu. Syahadat, arti taklif syarak. Taklif ni apa dia? Taklif tanggungjawab, diberati syarak. Sebagai syarak Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, wakil Allah Subhanahu Wa Taala, utusan Allah di Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syahadat. Arti taklif syarak, arti diberati syarak, diberi tanggungjawab pada syarak, diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada segala orang yang akil baligh. Yang akil, orang yang berakal, baligh, orang yang sampai umur dia. Itu arti taklif syarak itu, iaitu dengan melazimkan, dengan memestikan, mengerjakan barang yang diwajibkan oleh Allah SWT. Maksudnya kita lazimkan, kita mestikan diri kita buat apa yang diwajibkan oleh Allah SWT, atau meninggalkan barang yang ditegakkan oleh Allah SWT, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Ini menempati ta'rif taqwa. Ini juga menempati ta'rif taqwa, imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Jadi dia kata sini, arti taklif syarak kepada segala orang yang akil baligh itu, iaitu dengan melazimkan, memastikan, mengerjakan barang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat, dia buat. Atau meninggalkan barang yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun apa saja yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tinggal. Kepadanya kepada kita semua, kepada orang yang mukallaf, ataupun ini bagian umum, buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Atau dia kata, kalau dari segi akidahnya, i'tiqadkan barang yang wajib itu tentu wajibnya. Dia i'tiqadkan dalam hatinya, yang wajib itu mesti wajib.
solat fardu 5 waktu itu wajib. Dia tak boleh kata sunat, dia tak boleh kata tak wajib untuk dia, tak boleh. Dia kata hamba wajib aku dah. Tengok, dia tak kata itu. Kalau dia beriktikad begitu, maka dia keluar daripada Islam. Tapi kalau main-main pun tak boleh. Main-main pun tak boleh. Kalau kanak-kanak kata, kanak-kanak tu pandai bercakap, tak boleh. Dia kata orang tua wajib, dia tak wajib lagi. Ini pendapat Imam Abu Hasan Syari dan yang pendapat yang pertama. Jadi dia kata atau i'tiqadkan barang yang wajib itu tentu wajib. Puasa wajib, solat wajib, mengerjakan haji itu wajib, menutup aurat itu wajib, buat baik kepada dua ibu bapa itu wajib. Yang wajib semua wajib. Apa hubungan sesama manusia, buat hubungan sesama manusia, meraihkan tetamu, menjaga hubungan dengan jiran, semua itu wajib. Dan barang yang haram itu diiktikadkan haramnya. Yang haram itu dia tetapkan dalam hatinya, benar ini semua haram. Walaupun dia suka, walaupun dia buat. Yang haram itu, walaupun dia minum arak, walaupun dia berjudi, walaupun dia zina, tapi dalam hati dia mesti benar ini haram. Walaupun begitu, sampai begitulah. Dan barang yang makruh itu diiktikadkan makruh. Dan barang yang mandub, yang sunat, mandub di sunat, itu diiktikadkan mandubnya. Dalam pegangan. Kalau mungkin sebagian orang dia kata prinsip pegangan, sudut keyakinan dia. Yang haram haram, yang wajib wajib, yang sunat sunat, yang makruh makruh. Diiktikadkan. Maka inilah makna taklif syara' kepada segala orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf ni orang yang dipaksakan hukum. Kita kena tanggung jawab syarak. Allah Ta'ala kenakan paksakan hukum kepada kita. Dia kata aku tak mau tutup aurat, aku tak mau jadi apa, ada ayat yang selalu digunakan, tak mau, dia kata tak mau, maksudnya tak ikhlas. Dia tak mau jadi apa ayat selalu digunakan, dia tak ikhlas, aku tak mau, aku nak buat bagi ikhlas. Memanglah kanak-kanak tu yang kita disuruh ibu bapa ni, disuruh nanti anak-anak akan buat, bukan kanak-kanak tu bukan buat kerana Allah, dia buat kerana disuruh oleh bapa dia. Kalau dia tak buat pun tak bersalah, tapi menjadi kewajipan kepada kedua bapa untuk latih dia dari segi solat, dari segi puasa, dari segi nutup aurat. Dia kena latih. Macam orang ni sukan, selalu saya bagi contoh dalam sukan lah. Dalam sukan tu dia nak masuk pertandingan apa sekalipun, bukan kata esok nak masuk hari ni baru buat, siapa tak memerlukan masa bertahun-tahun namanya. Kalau kita baca kisah ahli gimnastik di China kan, umur 4 tahun dia hantar, umur 4 tahun. Sebab masa tu kan budak 4 tahun tu dia lembut kan, dia pun latih daripada umur 4 tahun. Sebab tu kalau baca kisah-kisah gimnastik kita baca bersama, Nurhati ada kesempatan kepada atlet-atlet gimnastik ni. Selalu perempuan dan remaja, budak remaja ni dia tak berani nak protes. Jadi dia pun tentu timbul kan cerita-cerita di sebaliknya. Sampai ada dulu yang ahli gimnastik daripada berkenaan tahu yang dia bunuh diri. Cek berlatih, ambil kesempatan. Dia pun masuk daripada budak. Masuk daripada budak ni dia tahu orang tua ambil kesempatan. Yang dilatih itu orang tua. Jadi benda tu kita tentang tutup aurat kita cerita tadi, tutup aurat ataupun solat dan sebagainya, kita dipaksakan untuk menutup aurat. Kita buat dulu perintah Allah Ta'ala. Sebab apa buat? Sebab ini perintah Allah Ta'ala. Nak ikhlas tak ikhlas tu kena latih diri pula, hati pula untuk ikhlas. Latih diri untuk ikhlas. Dalam tu lah dia latih diri untuk ikhlas. Ni dia kata tak mau buat sebab nak tunggu ikhlas. No. Padahal itu perintah Allah SWT. Begitu juga dalam bab-bab lain pun. Dia kata sini yang haram tu tetap haram, walaupun dia buat macam dia kata sini arti taklif syara' kepada segala orang yang akil balik itu, iaitu
iaitu ya alif hamzah ta, dengan melazimkan, memestikan, mewajibkan, mengerjakan barang yang diwajibkan oleh Allah SWT. Buat apa yang diwajibkan. Apa yang wajib lah. Kalau benda yang wajib, buat. Tak kira solat dan sebagainya. Atau meninggalkan akan barang yang ditegakkan oleh Allah SWT. Tinggal apa yang ditegakkan oleh Allah SWT. Kalau buat juga, kena hukum dengan peraturan-peraturan Allah. Di sini timbul dalam bab zina umpamanya. Timbul dalam bab zina, hukuman Islamnya direjam sampai mati. Itu ada kisah di zaman Rasulullah dulu. Orang Yahudi bila mereka bertengkar, sabit dalam hadis Bukhari Muslim ada bagaimana mereka tekan-tekan satu yang golongan perempuan ini tak puas hati dengan lelaki. Dua-dua tu Yahudi. Tak puas hati yang orang lelaki ni kata, waris yang lelaki ni kata yang perempuan ni kena dihukum rejam. Waris yang perempuan kata tak, dia kena sebat saja. Lepas tu dibawa diadu kepada Rasulullah. Masa tu Abdullah bin Salam pun ada Syria. Abdullah bin Salam masuk Islam lah. Lepas tu Rasulullah kata, apa kata Taurat? So mereka main kata apa yang disebutkan dalam Taurat. Lepas tu ulama mereka buat main. Tunjuk dalam Taurat ni disebar. Kalau yang Musa, yang tak merasa diwati lagi, maka dia kena disebar. Lepas tu begitu juga kalau merasa wati dah, dia tutup bahagian yang kena rejam. Dia tutup dengan tangan dia. Masa tu Abdullah bin Salam ada di situ sekali. Dia kata dia berbohong wahai Rasulullah. Abdullah bin Salam kata, sebenarnya dalam Taurat pun sebut kalau yang dah merasa wati, maksudnya telah pernah berkahwin, dia akan direjam sampai mati. Dia suruh ulama tu, Abdullah bin Salam suruh ulama Bani Israel itu alihkan tangan dia yang untuk peraturan dalam Taurat yang mengatakan rejam sampai mati kalau orang yang telah merasa wati. Jadi dalam Taurat pun ada hukuman itu. Maka Rasulullah suruh ikut dalam Taurat tu, sama-sama dia. Jadi dia yang haram tu dia nak ingkar. Tapi kalau ingkar dia tu sampai mengatakan tidak wajib atau begitu, dia boleh menyebabkan jatuh iman dia. Itu dalam bab Arab dan sebagainya. Arab haram, tapi kalau dalam hati dia sampai dia kata Arab itu tidak haram, itu boleh menjatuhkan imannya. Tapi kalau dalam hati dia kata Arab itu tetap haram, tapi dia suka sangat nak minum, dia suka sangat Arab itu dijual-jual di kedai-kedai. Kalau ada orang suka gitu, saya tak suka Arab. Entah tuan-tuan pun tak suka, dan tuan-tuan pun tak suka Arab itu dijual di kedai-kedai, kedai sebuah nikah atau apa-apa. Tapi bila ada orang buat peraturan macam tu, contohnya kalau ada orang buat peraturan macam tu di tempat kita ni, Arab tu dibataskan penjualannya. Tambah-tambah tu kalau tuan-tuan tengok di Simpang 4 tu, ramai orang Islam kita kata kalau ada lah data Arab dijual di sebuah ilapan, contohnya. Adakah tuan-tuan setuju? Saya tak setuju. Orang kita juga yang kerja di situ, kalau ada peraturan yang menghadkan itu, kita setuju, kita sokong. Tapi ada orang tak suka begitu. Orang macam mana tak tahu. Kalau kita buat di sini lah, kalau buat di KL lah. Baik. Arti taklif syarak, kacau, bila saya cakap kacau. Kalau demikian apa? Arti taklif syarak kepada segala orang yang akil baligh itu, iaitu dengan melazimkan, memastikan, mengerjakan barang yang diwajibkan oleh Allah SWT atau meninggalkan barang yang ditegahkan oleh Allah SWT kepadanya, atau i'tiqadkan barang yang wajib itu tentu wajibnya, dan barang yang haram itu di'tiqadkan haramnya, dan barang yang makruh itu di'tiqadkan makruhnya, dan barang yang mandub yang sunat itu di'tiqadkan mandubnya, sunatnya. Maka inilah makna taklif syarak kepada segala orang yang mukallaf, orang yang dipaksakan hukum syarak atasnya. Orang yang mukallaf
atas kata jumhur ulama radhiyallahu anhum. Di jumhur ulama semua mazhab begitulah. Ya, yang wajib, yang sunat, yang harus, yang makruh. Itu iktifad di dalam jiwa kita. Kalau walaupun kita langgar, kita kena iktifad mesti betul dengan hukum Allah SWT. Baik, itu habis jelas. Syarat Rasulullah. Apa dia? Dia kata syarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takluk kepada segala aqil baligh itu. Apa makna syarat Rasulullah? Segala hukum hakam yang didatangkan oleh Rasulullah. Syarat Rasulullah maksudnya segala hukum hakam yang didatangkan oleh Rasulullah. Rasulullah bukan sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bertutur daripada hawa nafsu dia, tetapi semuanya apa yang dituturkan oleh Nabi itu berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikatakan kalau syarat Rasulullah maksudnya segala hukum hakam yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takluk kepada segala akil balik itu. Apa makna takluk? Takluk ni dikaitkan syarat Rasulullah SAW, segala hukum hakam yang didatangkan oleh Rasulullah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang disampaikan oleh malaikat juga itu takluk kepada segala akil balik itu. Maksudnya berkait dengan segala orang yang akil dan orang yang balik. Kemudian daripada hijrah Nabi SAW ke Madinah. Dan kata setengah ulama radhiyallahu anhum, di sini kata setengah ulama radhiyallahu anhum. Dan kata setengah ulama radhiyallahu anhu kemudian daripada perang Uhud dan syarat kita baca dulu. Dan syarat Rasulullah SAW ketika di Makkah sebelum perang Uhud itu takluk ia kepada sekalian yang maujud balik keadaannya atau sebelum balik. Maka inilah barang yang dikatakan oleh jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum. Kita nak faham ni Pak. Dia kata syarat Rasulullah, segala hukum hakam yang didatangkan oleh Rasulullah takluk, maksudnya kena kepada segala akil balik itu, kena kepada segala orang yang berakal dan orang yang balik. Tak kira hang siapa, warna kulit apa, tapi kalau berakal, kalau balik, memang kena laksanakan hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Termasuk semua ni umumnya. Kemudian daripada hijrah Nabi selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, selepas hijrah. Apa yang dibawa oleh Nabi selepas hijrah? Itu ini kata sebagian ulama. Selepas hijrah. Sebab hukum-hukum ni pun hukum puasa pada tahun kedua hijrah. Hukum puasa. Begitulah. Tentang proses pengharaman Arab pun 3 kali ya. Mula-mula suruh jauh dulu. Kemudian suruh kalau mabuk jangan sembahyang. Lepas itu barulah haram haram. Tapi bila haram tu arak-arak yang dia perlu simpan dalam guri umpamanya tu dia tuang saja. Tak nak simpan lah. Kalau kita simpan sikit lah dia. Simpan kalau kita lah. Tapi mereka bila tu haram tolak tu. Mula-mula suruh jauh dulu. Lepas yang kedua kalau sembahyang, kalau mabuk jangan sembahyang. Sebab ada kisah Sayyidina Umar apa yang masa tu lepas dilawat tu baca, jadi dia dilawat dan kemudian dia semua tu baca ayat dalam surah Al-Kafir tu. Lepas tu barulah ada pengharaman. Kalau belajar tasyrik, kitab tasyrik tu dia dalam proses pengharaman Arab tu. Jadi dia berperingkat. Tapi bila dah haram dah ni pun kena haram. Apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul haram. Itu dia kata selepas hijrah. Dan kata setengah ulama, maksudnya sebahagian ulama yang lain radhiyallahu anhu, kemudian daripada perang Uhud. Selepas daripada perang Uhud, pada tahun perang Uhud tahun ketiga hijrah. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Selepas daripada
Sebagian ulama kata selepas hijrah terus kena taklif syarak. Sebagian ulama lagi kata selepas peperangan Uhud pada tahun kedua hijrah. Dia kata ini pendapat ulama lah. Tapi yang kita tahu puasa pun pada tahun kedua hijrah. Dan peperangan Badar itu berlaku pada bulan Ramadan tahun pertama umat Islam berpuasa, wajib puasa. Jadi itu kata segala hukum akam itu puasa tahun kedua. Jadi kalau ulama yang kata selepas hijrah itu betul ya. Kalau Uhud ni tahun ketiga, selepas perang Uhud tu baru kena syarat Rasulullah, segala hukum akam Rasulullah tu baru kena. Mungkin betul juga mereka ada hujah-hujah mereka. Kata setengah ulama radhiyallahu anhu kemudian daripada perang Uhud, ada jabalun min jabalil jannah. Uhud ni Nabi kata ini bukit, ini sebuah bukit daripada bukit-bukit syurga. Perang Uhud apa ni? Bukit Uhud. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Madinah tu ziarah sana, bukit Uhud, di bawah tu ada bukit kecil tu, bukit itulah pasukan pemanah duduk. Pasukan pemanah Rasulullah duduk 50 orang diketuai oleh Abdullah bin Abbas. Akhirnya tinggal dia 2 orang, 3 orang. Ada yang semua lagi turun nak sebut nak rebut harta rampasan perang. Ini apa ni? Baik. Dan syarat Rasulullah SAW ketika di Makkah. Apa yang dia kata? Dan syarat Rasulullah SAW ketika di Makkah dan sebelum perang Uhud itu takluk ia kepada sekalian yang maulud balik keadaannya. Syarat Rasulullah maksudnya hukum akam Rasulullah, hukum akam Allah Ta'ala semasa di Makkah, ketika di Makkah di zaman sebelum hijrah. Ketika di Makkah di zaman sebelum hijrah, takluk ia kepada sekalian yang maulud, kena tanggungjawab itu kena kepada sekalian yang ada, orang yang ada, balik yang berakal. Kaum Quraisy semua tu yang ada di Makkah itu, yang ada di Makkah itu, ataupun orang Madinah juga yang mereka main mengerjakan haji. Dah kali bila orang main mengerjakan haji, Rasulullah dan orang Mekah tolak dah, Rasulullah pergi kepada jemaah-jemaah haji yang datang ni. Tengah malam Rasulullah pergi, tengah malam pergi jumpa di tempat-tempat rahsia, tempat-tempat yang tersembunyi. Jumpa dengan rombongan daripada Madinah. Pertama jumpa orang 5 orang. Tahun kedua jumpa pula. Tahun ketiga main 70 orang lebih. Bai'atul Aqabah. Bai'ah dengan Rasulullah akhirnya menyebabkan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Bukan Rasulullah melarikan diri daripada Makkah ke Madinah, Rasulullah berhijrah dengan penerimaan masyarakat Madinah kepada Rasulullah. Mereka berjanji setia kepada Rasulullah untuk mempertahankan Rasulullah SAW. Lepas tu Rasulullah tak hijrah lagi. Rasulullah suruh sahabat-sahabat dulu yang mula-mula hijrah, Ummu Salamah dan Abu Salamah. Lepas tu orang-orang yang taif, orang-orang yang berani. Orang yang berani macam Sayyidina Umar, dia istihad terang-terang. Siapa nak isteri dia jadi balu, anak-anak jadi yatim itu, sila tunggu dia di belakang bukit sana. Itu orang yang hebat. Dia terang-terang begitu. Orang yang malu-malu pergilah, bawa pergi. Lepas tu bila datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia, barulah Rasulullah ajak Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah, penuh dengan strategi hijrah. Baik. Dia kata syarat Rasulullah SAW ketika di Makkah dan sebelum perang Uhud. Ini pendapat ulama yang sebagian ulama ni. Syarat Rasulullah ketika di Makkah dan sebelum perang Uhud, takluk ia maksudnya kenalah kepada sekalian yang mawjud, sekalian orang yang ada, balik yang balik, bukan kanak-kanak, tak termasuk kanak-kanak, yang balik keadaannya, atau sebelum balik keadaannya, keadaan orang tua orang yang ada itu, atau sebelum balik keadaannya, atau sebelum balik. Okay. Kepada sekalian yang mawjud, balik keadaannya, keadaan hukum itu, atau sebelum balik. Atau ini sebuah para hikam pendapat yang mengatakan sebelum balik. Jadi dia kata sini kepada sekalian yang ada, sekalian orang yang ada di zaman itu, di zaman Makkah itu, sampai sehingga sebelum perang Uhud. Jadi
kepada orang yang maujud, yang ada, yang balik, yang balik. Maka inilah barang yang dikata oleh jumhur ulama. Sebagai jumhur ulama, kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum. Dari segi akidahnya, kalau jumhur ahli sunnah wal jamaah ialah mazhab Abu Hasan Asy'ari dan mazhab Abu Mansur al-Maturidi. Kalau dari segi fiqhnya 4 mazhab itulah 4 mazhab yang utama. Ada mazhab-mazhab lain lagi. Jadi 4 mazhab yang utama itu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ada mazhab lagi ni, mazhab lain, mazhab Sufyan As-Sauri, mazhab Zuhairi umpamanya. Jadi tapi yang kuatnya yang dipegang adalah mazhab 4 mazhab. Kalau dari segi fiqhnya 4 mazhab. Mazhab Syafi'i. Kebanyakan kita di pasar Nusantara ni Syafi'i lah. Belajar Syafi'i sini. Ada orang belajar Syafi'i sini, lepas bila pergi ke Maghribi, di sana belajar Maliki ataupun Hanafi. Hanafi juga. Di sana belajar Hanafi. Belajar. Jadi kita tahu mazhab-mazhab. Jadi kita tahu ambil sembahyang tu, contohnya kalau mazhab Hanafi kot, dia satu cebok dia boleh ambil sembahyang tu. Kalau kita tak ambil, Syafi'i tak ambil, kita mesti ada yang dua malam. Saya bisa tengok imam di Masjid Kapitan Clean tu masa tu tahun 90-an. Saya pun baru belajar apa tu. Kalau mazhab Hanafi, mazhab lain, kalau mazhab Syafi'i. Betul lah imam tu. Saya tak tahu kata dia imam. Tengok dia cebok yang tu, letak atas kolam tu, betul dia ambil tu, dia ambil tu. Saya pun tengok. Betul lah kita baru belajar. Lepas tu masa saya lagi tengok kedua, tengok dia naik kedua. Maksudnya dia orang alim lah. Dia orang alim lah. Dalam cebok tu dia ambil tu. Tak buat lah. Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh lah. Yang kena ikut orang. Baik. Ahli sunnah wal jamaah ada satu buku tadi saya nak bawa, saya tak bawa banyak. Buku yang dikeluarkan oleh Hakim tentang ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia? Dalam tu dia bahaskan tentang mazhab Abu Hasan Asy'ari dan mazhab Abu Mansur Maturidi, dan contoh tokoh Abu Hasan yang berpegang dengan akidah mazhab akidah Abu Hasan Asy'ari. Dia tonjolkan Salahuddin Al-Ayyubi yang menyatukan umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi yang menyatukan umat Islam seluruh semenanjung tanah Arab, termasuk UAE. Kalau yang Allah ini disebut UAE, Bahrain, Qatar dan sebagainya itu, termasuk semua itu tanah Hijaz, semua itu Yaman dan sebagainya, sampailah ke Mesir. Dijatuhkan pokok Syiah di Mesir. Semua pokok Syiah tak ramai pun, tapi mereka berkuasa. Dijatuhkan pokok Syiah itu. Lepas tu dari situlah baru dia boleh mengambil semula Palestin, kita panggil Baitul Maqdis, daripada pegangan kuat Kristian, tentera-tentera Saleh. Itu tokoh seorang yang wara', zuhud, seorang yang alim, seorang yang ahli hadis, paling memperang lagi, tak suka kepada kemewahan. Salahuddin Al-Ayyubi yang ditonjolkan dalam buku tu. Saya pernah tunjukkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa buku tu dia kecil lah, macam ni ya. Tapi dia bahaskan ahli sunnah wal jamaah. Mudah untuk tuan-tuan baca. Baik. Dan kata Syekh rahmatullahi alaih, Syekh Ibrahim Laqani, Syekh rahmatullahi alaih, Syekh Ibrahim Laqani, kullu man qallada fit tauhid, kullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min tardid, fa fihi ba'dul qawmi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa. Faqala in yahzim bi qawlil ghairi kafa wa illa lam yazal fi tayri. Sekarang insyaAllah kita sambung dalam pertemuan bulan depan insyaAllah untuk pembahasan syair ini yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang disebutkan oleh dalam pembelajaran kita sebentar tadi, iaitulah tentang taklif syarak yang wajib itu, yang diwajibkan kita buat, yang ditegakkan kita tinggal,
ataupun kita etikatkan dalam hati kita yang wajib itu wajib, yang sunat itu sunat, yang haram itu haram, yang makruh itu makruh, yang yang harus itu harus. Dan juga dia bahaskan juga tentang syarat hukum hakam Rasulullah ni bila kena. Sebelum hijrah tu bagaimana, siapa masyarakat yang kena sebelum hijrah, dan selepas hijrah tu bila. Ada yang ulama kata selepas peperangan Uhud, selepas tahun ketiga hijrah. Itu intibat yang kita sebut pada malam ini. Baik cakap dulu untuk malam ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna ilma wa warzuqna fahma wa rizqna ala taqabbal wa taqabbal. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa